Assalamualaikum, nama saya Nur Syafqamti Jamil dengan nometrik 07 di tiket 21F2002. Assalamualaikum, nama saya Nur Farah Syiting binti Mansur dengan nombor metrik 07 di tiket 21F2003. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syasinah binti Labosa Ghazali dan nomor kad metrik saya ialah 07 di tiket 21F2012. Assalamualaikum, nama saya Juraini binti Samir, nomor metrik saya 07 di tiket 21F2015. Assalamualaikum, nama saya Nurdiana binti Abdul Hasan dan nomor metrik 07 di tiket 21F2027. Tragedi 13 Mei. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan insiden rusuhan baru dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa ini berkaitan rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Tragedi ini juga mempunyai kaitan secara langsung dengan keputusan pilihan raya umum 1969, lonjakan pengaruh Parti Komunis Cina, serta hilang majoriti 2/3 Parti Perikatan di Dun Selangor. Faktor hiliran yang lain juga agak rencang menjadi motor pencetus kejadian. Terdapat beberapa kronologi yang mengakibatkan kejadian ini berlaku. Yang pertama ialah isu perkauman dalam pilihan raya 1969. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal bangsa Malaysia berkaitan dengan bangsa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putra dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Kronologi yang kedua ialah pembangkang meraihkan kemenangan. Peristiwa ini berlaku berikutan pengumuman keputusan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Dr. Tan Chee Koon dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Beliau meminta kebenaran polis untuk berarak meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor. Perarakan tersebut telah menyebabkan kesesakan lalu lintas di sekitar Kuala Lumpur. Perarakan hingga Jalan Campbell dan Jalan Hale menuju ke Kampung Baru. Sedangkan di Kampung Baru diduduki oleh 30,000 orang Melayu yang menjadi kubu UMNO. Berasa terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Dikatakan kaum Cina yang telah menang telah berarak dengan mengikat penyapu pada kenderaan masing-masing sebagai tanda kemenangan mereka menyapu bersih kerusi sambil melaungkan logan. Kronologi yang ketiga ialah perarakan kematian Cina. Di Jinjang Kepong, kematian seorang Cina akibat sakit tua telah diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun, perarakan tersebut bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya umum dengan menghina Melayu. Pada hari Selasa 13 Mei, Yo Te Chi selaku Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia yang bertanding untuk gerakan memohon maaf di atas ketelanjuran ahli-ahlinya melakukan kebiadaban semasa perarakan. Yo menang besar di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, tetapi permohonan maaf telah terlambat. Kronologi yang keempat ialah Rumah Menteri Besar Selangor dan rusuhan pertama. Kejadian ini berlaku apabila UMNO telah bercadang untuk mengadakan perarakan balas pada 13 Mei 1969. Orang Melayu mula berkumpul di depan Rumah Menteri Besar Selangor pada awal pagi. Pergaduhan mula berlaku di setapak apabila sekumpulan pemuda Cina menghalang beberapa orang Melayu yang dalam perjalanan ke Kampung Baru untuk menyertai perarakan UMNO dengan membaling botol kaca dan batu ke arah mereka. Pergaduhan ini diketahui oleh orang Melayu yang berkumpul dan menyerang orang Cina dengan bersenjatakan parang dan keris. Mereka membakar rumah-rumah kedai di sekitar Kuala Lumpur dan juga kereta. Orang Cina yang terserempak dibunuh. Menurut laporan, sekurang-kurangnya 8 orang Cina terbunuh dalam rusuhan pertama. Kronologi yang terakhir ialah persepsi. Kalangan orang Melayu yang mempunyai pandangan negatif terhadap kaum Cina yang dilihat tidak mengenang budi dengan taraf kerakyatan yang diberikan pada mereka pasca kemerdekaan. Persepsi negatif masyarakat Melayu terhadap kaum Cina juga berlaku kerana orang Cina merupakan majoriti menganggotai pasukan Bintang 3 yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara komunis berpaksikan negeri komunis Cina. Antara punca tragedi, layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Pada zaman penduduk Jepun, masyarakat tanah Melayu telah dilayan berbeza-beza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu.
Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan Cina sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segera dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang Melayu Cina. Seterusnya, dasar pecah dan perintah penjajah Inggris. Mereka mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum, sama ada sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Umpamanya, orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan Lombong sebagai perlombongan, dan mereka sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Seterusnya, orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Selain itu, antara punca tragedi tiga latar belakang pendidikan yang berbeza, yaitu latar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagai punca yang membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. Hal ini berlaku apabila sistem pendidikan yang wujud di tanah Melayu sebelum merdeka terbahagi kepada 4 aliran hidup kaum, yaitu sekolah Melayu, Cina, India dan Inggris. Keempat-empat aliran ini mempunyai kurikulum yang tersendiri. Sekolah Melayu menekankan kemahiran menulis, membaca dan mengira sekadar keperluan peringkat rendah sahaja. Manakala kurikulum sekolah Cina dan India pula masing-masing berkiblatkan negeri asal mereka, malah buku teks dan guru yang mengajar juga telah dibawa dari negeri Cina dan India. Keadaan ini telah mengukuhkan lagi keadaan kepribadian etnik yang telah sedia wujud. Sekolah Inggris pula hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Cina dan India yang tinggal di bandar-bandar sahaja. Sebelum Malaysia memiliki sistem pendidikan nasional, wujud 4 aliran pendidikan yang berlainan, iaitu aliran Inggris, Melayu, Cina dan India yang mengambil silibus pembelajaran berbeza yang menyebabkan ketidakseragaman bahasa, identiti dan fahaman. Ini telah menyebabkan timbulnya pelbagai masalah yang memberi impak buruk dalam pembentukan kaum di Malaysia. Bukan itu sahaja, 4 perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu, iaitu PAP telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Mereka mendakwa hak kaum lain telah diketepikan, kononnya mereka telah tersisi daripada keadilan. Oleh sebab itu, menurut Jomo dalam bukunya Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Semenanjung Malaysia, isu sebenar yang mencetus peristiwa 13 Mei adalah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Namun, hakikat sebenarnya, kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalah terbawah berbanding dengan kaum Cina. Antara punca tragedi yang terakhir ialah bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor pada peristiwa 13 Mei. Berikutan peristiharan kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Sebuah perlembagaan persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Selepas 10 tahun merdeka, kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggris dengan tujuan untuk menggugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Untuk mencapai tujuan itu, pada 31 Ogos 1967, kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu. Antara kempen yang dijalankan ialah Hari Bahasa Kebangsaan, Minggu Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Pelaksanaan penggunaan bahasa kebangsaan telah dipelopori oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. Pengajaran yang diperolehi dalam peristiwa 13 Mei ialah peristiwa berdarah rusuhan kaum paling dahsyat di negara ini pada tahun 13 Mei 1969 perlu menjadi pengajaran kerana pentingnya masyarakat berbilang kaum
di negara ini untuk terus bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Selain itu, kerajaan perlu terus meningkatkan usaha memperkasa orang Melayu dan Bumi Putra, terutama golongan berpendapatan rendah dalam pelbagai bidang, serta merapatkan jurang ekonomi antara kaum. Kita hendaklah mengambil pengajaran ini untuk terus memajukan negara, bermotivasi dan berinovatif serta berfikir sebelum bertindak agar kesilapan tersebut dapat dihindarkan dari mengulang kesilapan tersebut. Pengajaran kedua ialah perintah Bekoro. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah Bekoro yang disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara ketika itu. Ini akan membawa kesan yang buruk terhadap persekitaran dan pergaulan yang kurang harmoni antara kaum kerana ianya akan menyekat aktiviti yang bebas untuk mencari punca pendapatan seperti menjalankan perniagaan, susah berinteraksi dan saling berhubungan. Sekatan lalu lintas dilakukan semasa perintah Bekoro. Pengajaran ketiga ialah perpaduan nasional. Tragedi peristiwa 13 Mei 1969 ini memberi kepada kita pengajaran dan kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman, sentiasa bersifat bersangka baik antara satu sama lain. Kesedaran penting di kalangan rakyat bahawa sikap hormat bertolak ansur, bertoleransi dan menjauhi sifat-sifat yang terkeji seperti berdengki, beriri hati dan menanam sifat curiga di antara kaum. Dengan terdapat berbagai jenis kaum, agama, budaya dan pegangan agama di Malaysia, peristiwa 13 Mei 1969 ini pasti berulang sekiranya tiada kesedaran tentang isu-isu sensitif yang timbul seperti hal kedudukan istimewa kaum Melayu yang merupakan penduduk asal bagi negara ini. Kesimpulannya, peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sempadan-sempadan yang harus diteliti dan dipelihara oleh semua pihak. Malah, ia turut memaparkan rahsia-rahsia pembinaan negara bangsa yang mencakupi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi serta betapa pentingnya integrasi nasional. Andai kata petanda-petanda yang diperoleh itu gagal dimanfaatkan, sudah tentu cita-cita untuk membina Malaysia sebagai sebuah negara maju dan makmur akan menjadi bayangan sahaja. Sekian, terima kasih.